Testing, testing. Halo, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan apa khabar tuan dan cik puan semua? Saya mengharapkan tuan dan cik puan semua sihat walafiat di samping keluarga dan juga teman-teman sekalian. Harap semuanya dah solat isyak dan juga dah makan malam dan selesai hal-hal kekeluargaan di rumah ataupun mungkin ada yang duduk di office. Selamat bersiaran langsung daripada saya, Azrin Alaman, di page Pursuit Growth. By the way, masa saya cakap dekat dengan setengah minit tadi, ada dengar suara saya tak? Jelas ke tak suara saya? Dengan muka, dengan gambar semua ni memang clear habis ya. Okey, nampaknya ada yang dah komen di sini. Tuan Ridwan Osman. Okey, terima kasih tuan. Clear habis. Clear habis tu maksudnya dari segi suara dan juga video kan. Audio visual semua okey ya. Sedap pula rentak ni. Okey, hai semua. Okey, sekarang muzik pun saya dah tutup. Kita kena ada selingan, dia tak adalah macam apa kata apa, not straight, dia skema kan. Jadi apa orang kata, santai. Perkongsian santai Google Ads malam ni santai, tak ada nak melompat sana melompat sini, masing-masing boleh duduk kat rumah, boleh berehat, boleh tidur, boleh sambil tengok HP, handphone dan apa kata semua lancar dengan baiklah. Okey, terima kasih semua Tuan Hakim Daniel, Cik Puan Nurul Ain Kamarudin, Cik Puan Surya Daraman, Cik Puan Alia, Cik Puan Mastika. Jelas dan clear, terima kasih. Jelas, terima kasih. Jelas. Okey, Cik Puan Fidaus pula, sorry. Tuan Fidaus Berkawi, Al-Hafiz Al-Bukhari, jelas. Alhamdulillah, terima kasih semua. Terima kasih sangat-sangat. Ui, ada peserta daripada Kota Kinabalu, Sabah, clear. Alhamdulillah, syukur. By the way, tuan dan cik puan yang dirahmati Allah lagi disayangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni penyertaan kita di dalam grup Google Ads 101 ni telah melangkaui jangkaan kami, saya sendiri dan kami di pihak admin. Di balik tabir terkejut, memang semua terkejut, lebih kurang dalam 700 idea yang tak sampai seminggu. Belah sana kelang kabut, saya pun kelang kabut, slide ni pun baru siap tadi.
Serba sedikitnya dia lebih pada free flow. Tapi free flow pun bergantung relevan dengan tajuk kita pada malam ini. Live pertama kita malam ini yang akan saya kongsikan bergantung kepada two-way communication. Sebab cara perkongsian saya lebih more to two-way communication. Jadi saya tak ada live cakap seorang je. Jadi saya akan tengok juga video komen-komen yang ada di hadapan saya ini, dan juga saya perlu bagi masa saya sedikit. Kalau saya nampak ke kiri ke kanan tu maksudnya saya tengah switching, saya tengah nak tengok monitor progress setakat mana, live streaming pun okey ke tidak, slide PowerPoint okey ke tidak. Jadi nak semuanya berjalan dengan lancar dengan baik. Sebab selain pada saya bercakap, saya nak kena buat urusan teknikal kiri kanan ni untuk pertukaran segala slide apa semua. Okey, sekali lagi saya ingin ucapkan pada tuan dan cik puan semua, selamat datang ke private group Google Ads 101. Sebelum tu kita mulakan dengan Al-Quran Al-Fatihah. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Okey, malam ini kita nak kongsikan topik malam ini. Sebelum saya cakap pasal topik apa yang saya ingin katakan dekat sini, kami dari pihak admin, personally daripada saya sendiri, kami ingin memohon maaf sekiranya ada tok cik puan ada sedikit kemusykilan, ada sedikit kesusahan lah masa PM banyak yang saya dapat, pihak admin dapat kata ada yang tak masuk, ada yang dah bayar tapi tak masuk lagi apa semua. Jadi andai kata kalau ada sahabat-sahabat tok cik puan semua yang belum masuk, jangan risau, dan tok cik puan semua pun jangan risau. It's privilege for you all, di mana saya macam suara saya kuat sangat ke suara saya, ataupun saya nak kena perlahankan. Okey, Tuan Azrul Syuanghor, kenapa tak boleh nampak live? Cuba keluar live atau masuk balik. Saya yang lain semua okey. Okey. Tuan Azrul kata okey dah boleh. Okey, mungkin coverage di sana kot. Okey, tuan cik puan semua yang sedang menonton sekarang ni, sama ada secara live ataupun secara rakaman, tuan cik puan jangan risau. Walaupun penyertaan tuan cik puan tu dengan yuran yang sangat-sangat berpatutan ni, apabila masuk dalam grup ini, setiap live yang ada di dalam grup ini tak akan dipadamkan selagi mana Mak Juki tak ban grup ni lah. Okey, kita biarkan semuanya berada di dalam ini. Dan anda kata tuan cik puan bela-bela tak dapat tangkap malam ni, jadi jangan risau. Tengok, masuk je dalam grup ni balik. It's privilege for you all. Tengok balik dan tengoklah berulang kali sampai faham. Okey, semua okey, semua alright. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Salam tuan, salam juga cik puan Ida Gani, clear dari Tawau. Oi, Sabah Sarawak, Semenanjung semua mesti join juga kan. Okey, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Pada malam ini kita straight to the point, sebab andai kata ada tok cik puan yang terlepas, sebenarnya ni adalah walaupun ini adalah live yang pertama, sebenarnya sebelum ni dah ada live 2 hari yang lepas 2 hari yang lepas, di mana 2 hari yang lepas sesi live bonus lebih pada pengenalan. Kata hari tu janji, tanyalah ya kawan-kawan yang lain. Kata hari tu janji 40-45 minit. Rupa-rupanya dah lajak sampai 2 jam 15 minit 2 hari yang lepas punya live. Nanti carilah live bonus itu ada di dalam grup ini. Jadi saya cadangkan kepada tok cik puan yang belum menonton live bonus itu, saya cadangkan, pihak kami di admin pun cadangkan, kalau boleh tontonlah. Sebab walaupun pengenalan, tapi saya pun tak sangka juga sebenarnya boleh lajak sampai 2 jam 15 minit. Dia penuh dengan ilmu,
padat sangat-sangat. Okey, padat sangat-sangat, dan mungkin dalam 2 jam 15 minit tu Tok Cik Puan boleh dapat korek, dapat ambil beberapa ilmu yang mungkin Tok Cik Puan boleh guna untuk di masa akan datang. Dia nasib baik juga buat live bonus tu. Kalau tak buat live bonus tu nanti, sesi live malam ni silap saya bulan 3-4 pagi pun tak habis lagi. Okey. Jadi alhamdulillah, selamat datang sekali lagi tu. Terima kasih Cik Puan Linda ni. Dah habaq lah. Betul tu dah 2 jam lebih. Tuan Aziz, Tuan Aziz Coach, Tuan Aziz pun ada. Salam Tuan Azri Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, alright. Now kita straight to the point. No hanky-panky. Tak ada selingan sana, selingan sini. Jadi sekejap saya ubah setting dulu. Saya nak kasih lagi lancar lagi live kita pada malam ini. Okay. Saya kena pause dulu YouTube music ni sebab saya guna YouTube untuk background music. Jadi barulah ada terhibur sikit, betul tak? Alright. Now kita tengok di topik kita pada malam ini adalah lebih kepada tajuk kita. Okay, tajuk kita sekejap saya buka. Okay, tajuk kita pada malam ini adalah cara pantas kenali permintaan pelanggan. Ini sangat-sangat topik yang sangat-sangat saya rasa lah, pendapat saya sangat-sangat crucial, sangat-sangat penting dan sangat-sangat patut dititik beratkan ya. Okey, terima kasih semua Tuan Coach Muhammad Nur Azam Azmi. Jangan panggil saya Sifu, saya bukan Sifu, kita sama-sama belajar. Okey. Tuan pakai Streamlabs ke? Okey, nak cakap pasal settingan streaming apa semua, nanti kemudian. Kalau saya cerita macam tu tak ada pada awal. Kita masuk dalam grup ini untuk bercerita tentang Google Ads, berkaitan dengan Google Ads. Tak nak cerita pasal streaming semua ya. Yang tu semua nanti kita adakan sesi lain lah, santai-santai kita nak sembang-sembang apa semua kan. Okey, malam ni straight to the point. Tajuk pertama live kita pada malam ini adalah cara pantas kenali permintaan pelanggan. Satu benda yang sangat crucial, satu benda yang sangat gila-gila punya penting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan ke Puan Jejai Hada punya. Okey. Benda yang sangat kita kena tahu, cara pantas kenali permintaan pelanggan ni. Itu sangat penting. Sebab apa tahu? Kita tak nak bila kita pilih sesuatu produk ataupun servis itu berdasarkan kita punya shock sendiri. Aku rasa macam aku boleh jual lah produk printer ni, boleh kot, mudah kot, duk main kod, duk rasa macam aku boleh jual kot gelas Google ni. Sambil-sambil nak minum dahaga. Baru start pun dah dahaga dah. Okay, aku rasa boleh jual produk ni, aku rasa boleh buat dah dengan ni. Okay, by the way, tu ada Cik Puan yang dirahmati Allah. Nasib baik saya ternampak Cik Puan Mirza Aizat. Mirza ni mungkin lelaki, mungkin pun minta maaf kalau saya tak nampak nama sama ada tuan atau Cik Puan ya. Dah ready pen dengan buku ini. Better. Kalau kepada tuan Cik Puan yang ada berada di hadapan saya sekarang ni, kalau boleh sediakan pen dengan buku sekali, dan sebaik-baiknya kalau boleh ada laptop. Kalau ada siapa yang ada 2 laptop, baguslah sebab kita boleh teori dengan praktikal sekaligus malam ni. Jadi anda kata Cik Puan ada handphone tu, pegang satu handphone, satu lagi buka laptop. Jadi kita boleh praktik terus benda ni. Sebab tu kalau Google Ads ni, dia sebaik-baiknya dia kena teori dengan praktikal tu berjalan sekaligus. Mungkin ada di kalangan student-student dekat sini ni, memang ada yang dah pernah belajar dengan saya face to face masa saya pergi Janda Baik, itu pun antara coach-coach saya pernah berkongsi ilmu tentang Google Ads pun ada di dalam ni. Saya tak sangka pula dia orang ada. Okay, jadi back to our track. Cara pantas kenali pelanggan ni memang kita kena tahu sangat-sangat. Bukan main tembak sembrono je. Okay, jangan rasa macam bila ada orang kata, jom jadi produk owner, jomlah jual tu, jomlah jual ni. Lepas tu kita pun main follow je. Oh, janganlah, jangan. Saya tak ada saya tak nasihatkan. Sebab pernah terjadi dekat sahabat saya. Mungkin Tok Cik Puan ada yang pernah dengar, tapi saya suka ulangi lagi. Di mana sahabat sekolah menengah
telefon saya, dia dah kata, dia minta nasihat dari segi marketing, Google Ads macam mana nak buat. Jadi saya tanya, produk apa yang kau buat? Produk apa dia mau buat? Sama-sama apa tu, sains sekolah Kelantan kan, saya Kelantan. Jadi bila tanya produk dah buat ke? Dia kata buat dah. Berapa dah demo habis? Total produk, total cost yang saya kahwin habis dah 10,000 dah. Saya dah start mula risau. Saya dah start ketuk kepala dah. Seolah-olah macam tu, melelipu bola telefon. Dah sudahlah dia ni, dah keluar 10,000. Okey, tak apa, saya teruskan lagi. Saya tak condemn lagi. Saya tak kata apa pun, saya tak suka condemn orang. Jadi bila tanya, okey, kalau untuk cost marketing ni, saya bercakap bahasa utara lah, senang sikit semua orang faham kalau hang nak juga marketingkan produk hang ni lipstick gincu, hang kena kali dengan 4. Maksudnya kalau cost produk hang tu 10,000, okey. Kalau cost produk hang tu 10,000, hang nak kena kali 4, 40,000 untuk cost marketing sahaja. Tak kisahlah untuk tempoh 6 bulan ke, setahun ke. Jadi bila dia dengar je 40,000 tu, dia mula macam, oh parok boh, kahwin tak ada banyak tu lah, 40,000. Tahu pun. Yang tu, saya tak mahu tuan Dek Cik Puan terjerumus ke dalam benda-benda macam tu. Sebab di Malaysia ni sesungguhnya, kalau Tok Cik Puan pernah follow di FB profile saya ataupun di dalam grup ini, saya pernah kongsikan di mana 2 tahun lepas, bulan 7, pada tarikh semalam 2 tahun lepas, saya pergi Singapura sempena Google Summit. Mereka invite kami. Di Malaysia ni kan, ada lebih kurang 645,000 SME tau. 645,000 SME di Malaysia sahaja. 645,000. Yang dekat Pulau Langkawi sana tu. Dalam Pulau Langkawi tu saja ada kurang lebih, tak silap saya, tahun lepas saya dengar daripada Persatuan Pedasama Kedah. Saya pun salah seorang members Pedasama Kedah. Dia pun ada bagi tahu ada kurang lebih 800 SME dalam Pulau Langkawi saja. Cuba bayangkan, kalau satu SME kita lah, kalau kita sebagai satu SME, kita sebagai usahawan, adakah kita ada satu produk saja? Mungkin ada 2, mungkin ada 3. Cuba bayangkan kalau kita ambil average lah. Satu SME ada 2 produk. Kalilah dengan 645,000. Dah berapa juta ada produk. Cari je produk yang sedia ada di luar sana. Tak perlu kalut nak jadi product owner. If you jumpa owner kilang, saya tak anti nak jadi product owner. Tak. Kalau if you have a lot of money, at least 200,000, carry on. Tak jadi masalah. Sebab kita kalau nak buat produk ni, confirm kita dah ada kena keluarkan duit untuk buat produk. Paling tidak pun 10, minimum 10,000. Ada setengah orang kata 5,000 boleh. Tapi for me, benda dah kena buat keluar duit, memang nak kena spend, betul tak? Lepas tu pula kali dengan 4 untuk cost marketing. Sebelum tu, setiap 10 minit saya cuba beralih ke komen pula. Kali ketiga join kelas Tuan Azri. Terima kasih Tuan Abdul Rauf. Terima kasih Tuan atas support lah. Tak kena customer ibarat niaga shop sendiri. Betul Tuan Muhammad Afizi Masuti. Tuan Afnan Mahfuzuddin. Terima kasih Tuan. Assalamualaikum Sifu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf lambat kerja tadi. Tak apa, tak ada, it's okay. Kalau anda kata siapa yang baru masuk, selamat datang sekali lagi. Dan boleh, bila habis live nanti boleh repeat balik. Mungkin kita spend dalam sampai pukul 11 malam ataupun paling lambat lah tu 11 malam. Wallahualam, takut terlajak je pula. Okey. Jadi stokis lagi mudah, fokus marketing je. Ya betul. Tapi kepada Cik Puan Sakinah Hamid, betul, jadi stokis lagi mudah. Yes, correct. Tapi sebelum kita jadi stokis pun, kita kena identify dulu sama ada produk atau servis yang kita nak buat tu, ada ke tidak permintaan pelanggan di luar sana. Itu yang saya nak kongsikan pada malam ini tentang live yang pertama. Selepas pada live bonus 2 hari lepas, siapa yang tak sempat tengok, boleh repeat balik lepas habis live ni sepanjang 2 jam 15 minit. Jadi malam ni tak tahu, kita spend lah mungkin dalam sampai pukul 11. Malam ini kita nak spend betul-betul dekat cara pantas kenali permintaan pelanggan. Macam mana kita nak tahu permintaan pelanggan di luar sana. Kalau nak jimat masa, betul cakap Cik Puan Sakinah Hamid, memang jadi stokis lebih mudah. At least
duit yang kita keluarkan tu tak adalah sebanyak nak jadi founder produk, betul tak? Kuranglah sikit. Stokis kena ada juga duit kena keluarkan banyak sikit lah untuk simpan stok. Jadi kepada yang baru nak meniaga, sebab sekarang ni dalam proses kita kan baru habis PKP, lepas tu dengan PKPP lagi, tak tahulah, harapnya kita sama-sama doakan Tuan Cik Puan yang dirahmati Allah supaya corona ni cepat-cepatlah lenyap di atas muka bumi ni, insya-Allah. Setiap apa yang berlaku tu ada hikmahnya. Jadi recently, latest update yang saya terbaca 2-3 minggu lepas daripada berita yang saya terbaca, sama ada di Facebook kot, saya tak ingat, ada kadar pengangguran di Malaysia meningkat kepada 700,000 lebih. Memang terkejut sangat-sangat. Jadi peluang, kalau andai kata kita dalam tergolong yang terpaksa kena buang kerja apa semua, cara paling mudah untuk kita survive adalah meniaga. Jadi kita cuba cari jalan meniaga apa yang paling mudah. Bila kita tunjuk produk tu mudah. Jadi macam mana kita nak tahu produk tu mudah untuk dijual? Kita kenalah kenali siapa kita kenalah kenali permintaan pelanggan kita. Jadi bila kita tahu permintaan pelanggan kita, insya-Allah benda tu akan jadi lebih mudah. Dan saya nak tengok. Ni Tuan Ismi Azhan pun ada. Waalaikumsalam Tuan Fidas Wahab apa semua. Okey, saya dari dropship sekarang dah jadi ejen. Yes, very good Cik Puan Nur Raslinawati Ramli. Betul-betul, tahniah Cik Puan. Very good. Saya pun macam tu juga. Sebab masa sebelum saya mulakan Google Ads ni, saya jual produk gastrik. Ada tak contoh produk ni? Ada. Ini produk yang mini punya lah yang saya jual. Produk gastrik Equalizing Green Plus. Ini saya jual pada 4 tahun lepas. 4 tahun lepas, 5 tahun lepas. Masa tu saya tak tahu nak buat apa. Baru berhenti daripada jadi ejen insurans. Lepas tu meniaga macam-macam. Lepas tu meniaga kapal pasar malam, jual ice blended apa semua. Last sekali terjumpa Tuan Faisal Abdullah. Saya belajar dengan dia sedikit tentang online marketing. Lepas tu saya belajar Google Ads pula. Google Ads dengan Tuan Muhammad Reza Mohyen. Tak silap saya, Mohyen nama ayahnya. Kalau saya salah, minta maaf. Ataupun orang kenali dia sebagai Boy. Masa tu kelas bengkel diadakan satu hari je, 9 pagi sampai 11 malam. Belajar Google Ads untuk Google Search semata-mata. Okay? Saya jadi as a dropship, jual produk gastrik yang margin dia, yang tu kotak kecil tau. Yang saya tunjuk ni, yang ni kotak kecil. Okay, yang ni kotak kecil. As a dropshipper. Ada kotak besar, ada 20 sachet dalam tu. Margin dia RM45. Untung bersih, dropship. Nama pun dropship kan. HQ yang hantar. Jadi buat selama 7 bulan, memang terumbang-ambing lah dengan Google Ads ni. Tak tahu nak buat apa. Dengan landing page ni terumbang-ambing apa semua. Jadi Alhamdulillah minta tolong Tuan Aiman Ismail waktu tu as a copywriter. Dia yang buatkan landing page apa semua. Alhamdulillah. Hasil daripada kerja tangan Tuan Aiman Ismail, dia punya setting dengan Google Ads tu, dia tak macam media sosial tau. Dia tak macam media sosial yang kita kena, kita kena apa orang cakap, nak kena ubah setiasa. Tak. Macam Google Ads ni, hang sekali setting je, lepas tu create copy 5 campaign yang berbeza-beza. Setiap campaign saya set RM50. RM50 kali dengan 5, 250. Sehari, bajet sehari 250 tu pun tak habis. Main paling tinggi pun dia bajet dia, kos dia habis setakat antara 40 ke 70. Lepas pada 7 bulan tu baru nampakkan hasil. Itu yang menariknya. Sekali setting je. Lepas tu saya biarkan. Kalau saya buka setting Google Ads pun, sekadar tengok je lah bajet. Kalau habis aku top up. Dia hujung bulan baru dia tolak. Dia bukannya bila jalan tu orang klik dia terus kena charge. Tak. Dia cukup je RM200. Kalau Google Ads punya account ni, okay, Google Ads punya account, once account baru cecah RM200 dia tolak. Okay. Dan selepas dia berjaya tolak RM200, dia terus dia punya hard ceiling dia tu naik ke RM800 dan paling tinggi pun RM2,000. Okay. Sekejap kalau buat affiliate boleh. Yang tu nanti saya jawab. Fokus buat marketing. Okay. Nanti saya tengokkan dulu. Live setakat ni dah 260 orang. Okey, kepada yang mendengar sesi live ini, jangan risau. Anda kata tak sempat nak tengok habis, per habis pun tak apa. Tengok lepas-lepas ni. Sebab sesi live ni tak akan dipadamkan. Saya ulangi sekali lagi, tak akan dipadamkan.
Jadi apa kata apa, boleh rujuk balik. Okey, boleh rujuk balik. Tapi bonus dia kalau dengan sesi live ni boleh soal jawab terus je lah. Itu je lah kan. Okey. Setakat mana dah tadi? Okey, jadi dropshipper. Start daripada situ lah. Being as a Google Ads player ni seronok sebab kita membuatkan pelanggan mencari kita. Bukan kita yang mencari pelanggan. Now, saya nak tunjukkan. Okey, sebelum saya tunjukkan cara patah kenali permintaan pelanggan, saya nak tengok dulu. Nak menjawab persoalan. Cik Puan Syafiqah Rosli, kalau buat affiliate boleh Google Ads tak? Boleh, tak jadi masalah. Tapi jangan gunakan link affiliate tu terus nak di Google Ads kan. Yang tu tak boleh. Kalau boleh kita kena buat satu landing page. Okey, kita kena buat satu landing page, kita cerita tentang kelebihan produk tu, okey, manfaat dia, dia punya solusi dia. Lepas tu letak link affiliate kat bawah. Itu tak apa. Jangan letak link affiliate itu. Contoh kita pergi Clickbank, kita ambil link dia terus pergi, ni contoh kita ambil link dia tu terus pergi Google Ads kan. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Sebab dia tak boleh straight. Alright? Dia kena cerita dulu. Okey, saya jadi jadi stokis Farm Fresh, fokus buat apa. It's very good, benda yang mudah. Satu Farm Fresh ni susu segar tu kan. Jadi bolehlah letak buka boot kereta, duduk depan bank, buka, bila orang tengok susu orang dah tahu dah. Benda tu mudah untuk dibeli. Okey. Kalau nak di-online kan pun ada cara dia. Alright. Macam mana nak jadi stokis Farm Fresh je tuan? Itu kena sembang dengan Taufik Faham Okey. Saya buat direct selling sesuai sangat program ni kan? Sesuai pula, apa pula tak sesuai. MRT level marketing ke apa semua, segala makna ni pun tak jadi masalah. Memang sesuai. As long as produk tu ada manfaatnya buat pelanggan kita di luar sana. Okey? Tak perlu minta maaf. Walaupun baru masuk, it's okay. Teruskan masuk. Teruskan menimba ilmu. Jangan risau. Setiap live tak akan di-delete. Okey. Sempat lagi ada yang mengiklankan di sini. Saya ejen. Tak apa, tak jadi masalah. You all nak letak apa pun, letaklah je lah produk apa yang ada dalam ni. Tapi kalau boleh kurangkan lah. Okay? Biar dulu kita nak share perkongsian pada malam ni. Boleh record video. Yes, memang setiap rakaman malam ni akan disimpan dalam grup ni. Untuk tatapan you all sampai bila-bila. Okay, tak akan dipadamkan. Alright, saya ejen Kowi Product Specialist, Roger Z. Ya, kalau siapa nak join, silakanlah. Bayu Kelulut tengah usaha pecah market anak muda. Teruskan. Saya owner homestay tuan. Alhamdulillah. Tahniah Cik Puan Nur Hidayah. Tuan sentuh sikit cara kenali pelanggan. Tak apa, nanti dulu. Nanti kita tengok dulu. Saya nak tengok soalan-soalan yang ni. Assalamualaikum tuan. Saya memang newbie untuk Google Ads ni. Saya nak tanya pendapat untuk ejen Kowi sesuai tak untuk channel marketing ni. Whatever produk. Kalau siapa dia tanya sini. Contoh macam Cik Puan Ilhani Nabilah. Minta maaf kalau saya salah sebut. Di mana saya memang newbie untuk Google Ads ni. Nak tanya, bukan kata Cik Puan je. Ramai orang yang newbie kat dalam ni. Untuk Google Ads, nak tanya pendapat untuk ejen Kowi sesuai tak untuk channel. Tak, bukan Kowi sahaja. Kuku ke, apa lagi segala penapis mak nenek yang ada di pasaran di luar sana. Segala mak nenek produk lah. Okay? Halal haram pun boleh di Google Ads kan. Asalkan kita tahu siapa market kita, siapa pelanggan kita, okey? Sebab Google Ads dia punya core income dia adalah datang daripada pengiklanan semata-mata, okey? Hampir boleh katakan 98% pendapatan Google adalah datang daripada iklan. Alright? Jadi tak ada istilah iklan kena ban, flag apa semua, tak ada. Dia paling-paling tidak lah pun kena disapprove. Jarang sangat lah kalau kena ban tu pun. Kalau ban tu sebab hang pergi buat website yang sama tu, iklan tukar pimai lelaki kena ban. Itu memang tapi tak jadi masalah. Dia tak susah sangat pun kalau nak di-create account baru. Okey, salam Cik Puan Marina Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mana lebih baik, landing page atau e-commerce website link untuk Google Ads? Mana lebih baik, landing page atau e-commerce website? Dia e-commerce, okey. Apa yang saya faham sini daripada persoalan Cik Puan Marina Muhammad ni, mana lebih baik, landing page atau e-commerce website? Dia kena faham dulu, e-commerce tu apa, landing page tu apa. Landing page is straight to the point. Straight satu landing page je. Kalau kita ada e-commerce sekalipun, kita ada banyak produk, betul tak? Kita ada, let's say lah satu e-commerce kita tu, kita ada lebih kurang 10 produk. Kita bukan iklan kat Google Ads tu. Bila customer klik, terus tunjuk 10 produk tu. Customer tak nak macam tu. Kalau hampa ada 10 jenis kasut,
10 warna yang berbeza. Kalau customer tu dia mencari kasut X warna merah, hampir ambil link kasut warna merah tu, ambil link dia, AdWord kan. Itu yang sepatutnya. Kalau customer tu nak A, hang bagi A. Kalau customer tu nak B, hang bagi B. Kalau customer tu nak C, hang bagi C. Macam tu lah seterusnya. Jangan kata bila aku tahu nak buat Google Ads, tekan tu. Cuba tanya diri sendiri. Kalau kita sebagai customer, kita Google search, kita cari kasut X warna biru, tiba-tiba sampai baju warna merah. Kena tak dengan kita? Kita terus pangkah terus website tu. Betul tak? Itu salah satu contoh. Okey? Saya stokis produk kesihatan dah ada website. Yang dah ada website, congratulations. Yang dah ada landing page, congratulations. Yang tak ada website landing page pun tak jadi masalah. Teruskan belajar Google Ads 101 dalam grup ini. Jangan rasa macam Allah, depa dah ada website, Allah, depa dah ada landing page, aku tak ada lagi nak macam mana. Jangan risau. Kita gunakan landing page pula dah. Kita gunakan apa yang kita sedia ada dah. Contohnya Facebook page. Salah seorang dalam grup ni pun ada yang dah ada Facebook page, dah buat untung pun daripada Facebook page posting dia tu sendiri. Di-AdWord kan lagi, okey? Alright. Nak buat pet service, jual pet and grooming. Oi, Kapitan. Cik ke tuan ke Kapitan, tak apalah. Dah setengah jam kita ni. Bagaimana saya nak target audience untuk bisnes saya yang berbentuk IT? Contohnya saya buka, ni tak apa. Yang tu, cara patah kenali permintaan pelanggan kita akan kongsikan sekejap lagi. Okey, jual singkat boleh pakai platform Google Ads tak? Boleh je. Boleh bagi tahu ke step-step nak buat Google Ads? Ni lah step dia nak bagi tahu ni. Bebel je dulu ni. Okey. Nak tahu siapa diri saya? Tengok live bonus sebelum ni. 2 jam suku saya share dalam tu. Bukan kata diri saya je lah. Banyak benda. Ilmu banyak gila dalam tu. Saya pun tak sangka sampai 2 jam setengah. 2 hari lepas punya. Rujuk dalam live sebelum ni. Okey. Okey. Tuan Muhammad Rapi. Tuan, saya Muhammad Rapi, Service Secom, hotel bajet dan murah. Harap dapat menimba ilmu dalam live. Semua mengharapkan benda yang sama dalam grup ni, tuan. No worries. Okey, antara niche dan trendy produk, mana yang lebih baik? Antara niche dan trendy produk, mana yang lebih baik? Okey, saya nak tanya, ni soalan daripada Tuan Insan Hamba. Saya kalau nama orang yang tak tahu ni, muskil juga saya. Dah lah, tak nampak sangat rupa kecil je kat sini. Okey, tapi tak apa. Antara niche dan trendy produk, mana yang lebih baik? Saya nak tanya Tok Cik Puan balik untuk menjawab persoalan ni. Antara niche dan trendy produk, mana yang lebih baik? Kalau tanya saya akan pilih produk yang niche. Trending tu, dia lebih kepada more to touch and go je lah. Kalau trending tu, let's say lah macam yang orang gila-gila pakai mask kan. Masa terjadi PKP, cuma je, laju je. Lepas tu, 3 bulan lepas tu tak ada dah. Lepas tu carilah produk baru. Betul tak? Okay? Kalau tanya saya lebih suka niche. Okay? Niche. Dia evergreen. Berkekalan. Walaupun dia tak tinggi, walaupun dia tak rendah, tapi dia konsisten. Kejap lagi saya share. Notapen dah standby, bagus. Masih tengah decide nak berniaga apa. Tak jadi masalah. Lepas ni, saya tunjuk cara permintaan pelanggan. Belajarlah nanti. Sorry, saya tersedawa. Baru siap website. Cepatnya. Boleh-boleh tak jadi masalah. Alright, malam ni saya straight to the point. Dah bebel panjang dah setengah jam. Cara pantas kenali permintaan pelanggan. Okay, now saya tunjukkan cara kita nak kenali pelanggan kita. Macam mana kita nak kenali pelanggan kita. Okay. Alright. Now, izinkan bagi saya masa sikit untuk saya Okay. Alright. Now, saya tukar kepada kamera 2. Okay. Now, saya pergi ke kamera 2. Sebelum tu, saya lupa nak buka saya punya tatapan saya ni. Sebab nanti saya tak tahu apa yang saya sembang dalam grup ni, shot sendiri ke apa semua. Silap. Kejap saya nak tahu juga saya punya ni macam mana. Kalau tidak saja, saya tak nampak gambaran. Okay. Gambaran sekejap Okay, mana dia ni? Sekejap minta maaf tak ada Cik Puan yang dirahmati Allah. Okay. Alright. Saya tak nampak. Terdengar suara sendiri pula dah. Okay, mana dia punya hijau tu? Where are you? Di sini rupanya. Okay. Alright. Now, saya boleh lihat apa yang
saya share. Kalau tidak lagi saya salah buka je, keluar apa yang tak sepatutnya. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Okey. Sekarang saya nak tunjukkan langkah pertama. Langkah pertama untuk kita cara kenali siapa apa kata apa? Cara pantas kenali permintaan pelanggan. Masa saya buat ni, masa Tok Cik Puan nampak Google background hitam ni, okey, saya tak dapat baca komen saya akan apa kata apa? Saya akan straight to the point. Apa benda yang saya nak kongsikan pada malam ini iaitu cara pantas kenali permintaan pelanggan. Okey. Mula-mula kita buka dekat Google Search ni. Ini langkah pertama Langkah pertama untuk kita cara pantas kita nak kenali siapa pelanggan kita. Tapi sebelum tu, saya kena buka Ikonito dulu. Supaya dia tak track saya punya search saya sebelum ini. Okey. Saya buka Ikonito dan saya type sini Google. google.com.my. Okey. Buka dulu google.com.my. Itu langkah pertama, okey. Langkah pertama kita buka google.com.my. Dan andai kata, minta maaf saya tak baca komen Tok Cik Puan Okey. Kejap. Kalau saya nak baca juga saya kena buka. Allahu Akbar. Kalau terdengar sedawa saya minta maaf. Sedawa angin. Okey. Sekejap Kat mana saya nak tengok ni? Okey. Okey. Ini tak nampak lah. Minutes. Okey. Bau durian. Tamat Syahrin Maktir. Minta maaf kalau saya sebut lah. Itu bau durian. 3 minggu lepas punya durian dah habis lah tuan. Okey. Kata benda tu close dulu baru masuk balik. Okey. Alright. Okey. Saya harap betul ni kot saya tengok ni Cik Puan Aini Yati tanya, memang RM50 sehari paling minimum ya tuan? Tak. 10. Apa tu RM10 je. Kalau saya letak, saya buat 10 je. Okey. Sekarang ni sambil-sambil tu saya tunjukkan cara live, cara pantas kenali permintaan pelanggan. Let's say lah kita baru niat berniaga. Kita tu jumpa satu produk yang kita nak jual, iaitu ubat gastrik. Okey, saya bagi contoh, ini adalah ubat gastrik. Mungkin contoh ni Tok Cik Puan boleh buat mengikut produk ataupun servis yang Tok Cik Puan tawarkan sekarang ni. Okey, jangan bila aku kata ubat gastrik, hang pun nak buat ubat gastrik juga. Tak, jangan kata macam tu. Jangan mudah terpengaruh dengan sahabat-sahabat di luar sana yang berjaya, yang baru nak meningkat berjaya. Kalau mereka jual ubat gastrik, aku pun nak jual ubat gastrik. Kalau mereka nak jual ubat kuat, aku pun nak jual ubat kuat. Kalau mereka nak jual lipstick, aku pun nak jual lipstick. Tak semestinya. Saya dah kena banyak kali tau. Saya pernah kena banyak kali di mana konon-kononnya bila kita nampak orang tu jual produk tu, aku pun ikut jual produk tu. Aku tengok website dia. Ni saya cerita pengalaman diri saya tau. Bila saya tengok, aku cuba buat benda yang sama. Lepas tu tengok website dia, dengan izin dia kata boleh tiru versi website dia tu, saya tirulah. Tapi bila tengok hasil dia, ke laut, tak jadi, tak sama. Bukannya satu benda yang kita buat follower tu akan betul-betul sama seperti mana orang tu. Yes, ada setengah-setengah orang cakap tu, kau ikut je orang yang berjaya. Betul. Tapi based on your own track. Based on your experience. Lain orang, lain rezeki dia. Kalau kena, that is your rezeki. Itu dia. Okay. It's okay. Saya nak kongsi produk OC sebab itu nak belajar. Line pula tak elok. Tak apa. Bila tunggu line elok aja nanti kita tengok line. Okay. Apa beza share letak .my atau tak? Tak ada beza pun. Lebih kurang je. Cuma letak .my ni pada pendapat saya lah. Letak .my ni yang ditanya oleh Cik Puan Adilah Busra, apa beza search letak .my atau tak? .my ni kita, bagi saya lah, saya lebih yakin letak .my sebab dia fokus dalam Malaysia saja.
Kita nak cek pemasaran marketing kita pun dalam Malaysia saja. Kita tak fokus dekat luar. Itu pendapat saya. Sebab di dalam Malaysia sendiri pun, tak habis makan cik kak, oi. Tak habis makan cik abang, oi. Adik, oi. Tak habis makan. Fokus dalam Malaysia pun cukup. Bak kata salah seorang cikgu saya, offline, nama dia Tuan Samad Kito, dia pun bagi tahu dekat saya, jual kat orang Melayu sudah. Tak ada fokus kat kaum lain. Orang Melayu saja pun kita boleh buat duit. Sebab orang Melayu kita, power of purchase, kuasa membeli tu sangat tinggi. Jadi, kita gunakan kesempatan tu supaya kita menjual produk ataupun servis yang mereka nak. Yang mereka cari. Bukan kata mereka tak nak kita nak ulok suruh mereka beli. Tak. Apa yang mereka nak, kita cari, kita tunjukkan dekat mereka. Okay? Alright. Contoh jual sofa baru mastai. Sebelum contoh jual sofa tu, saya nak tunjuk dulu ya contoh yang ditanya oleh Cik Puan Syafa Abdullah. Saya nak tunjuk contoh ubat gastrik dulu. Okay, back to the perkongsian kita. Okay, contoh kalau kita semua nak jual produk ubat gastrik, cara pantas untuk kita kenali permintaan pelanggan. Contoh, kalau kita jumpa satu produk ubat gastrik sebagai contoh, Eclizine Green Plus ini. Okay. Eclizine Green Plus ini. Alright, anda kata kita nak jual produk ini. Jadi, apa yang perlu saya buat adalah, saya akan type dulu. Kita dah tahu benda ni ubat gastrik kan. Jadi, cuba kita type sini, ubat, nampak tak? Saya besarkan sikit. Okay, saya besarkan sikit kat sini. Supaya semua orang boleh nampak. Lama. Allah, sorry. Okay, contoh ubat. Okey, cuba tengok. Ini adalah salah satu contoh. Salah satu contoh di mana bila kita type ubat gastrik without tekan enter. Saya nak bagi tahu kita type ni adalah langkah pertama. Tapi bukan satu benda yang confirmation, bukannya salah satu benda yang pasti, tapi langkah pertama Langkah pertama di mana kita nak tahu sama ada ke tidak orang di luar sana mencari produk atau servis. Sebagai contoh, saya tunjukkan contoh sini adalah ubat gastrik. Jadi Tok Cik Puan boleh buat mengikut contoh produk Tok Cik Puan sendiri. Kalau tak sempat buat praktikal sekarang ni di sebelah laptop you all, buat nanti kemudian. Rujuk balik dalam live ni. Okey. Jangan tekan enter. Bila saya tunjuk sekali lagi Okey. Saya type ubat gastrik. Tulis penuh. Jangan tulis sikit. Kalau kita tulis sikit, dia akan tunjuk banyak jenis ubat yang lain. Yang bawah-bawah ni semua ni, ini adalah auto suggestion. Saya panggilkan auto suggestion yang dikeluarkan oleh Google. Okey? Di mana apabila Google keluarkan benda-benda macam ini, benda ini adalah salah satu contoh yang menunjukkan satu clue. Ini adalah permintaan yang dicari oleh bakal pelanggan di luar sana. Ini saya nak abang mai awal-awal. Benda macam ni dalam kelas saya ajak benda ni dalam bengkel tahun lepas, 6 bengkel tahun lepas, 2 bulan sekali tahun lepas kami buat. Nak ajak benda ni saja dekat dengan 2-3 jam. Memang seronok. Malam ni kita cuba peringkaskan lah. Okey, kita cuba peringkaskan. Okey, ubat. Tapi saya bagi tahu tadi ubat gastrik. Tapi sebelum saya type gastrik tu, cuba kita tengok dulu. Jangan buat apa-apa lagi, cuba kita tengok back to kita punya depan ni. Bila kita type ubat tu, dia ada perkataan ubat buasir, ubat sakit gigi, ubat resdo, ubat jerawat, ubat kuat. Jadi, apa jua auto suggestion yang dikeluarkan dekat sini, anggaplah tadi cadangan contoh ubat gastrik. Contohlah kita tak tahu nak jual apa. Jadi, bila kita type ubat saja, bila keluar auto suggestion macam ni, ini maksudnya ada pelanggan di luar sana sedang mencari produk ataupun servis yang kita tawarkan. Percayalah. Ini salah satu contoh. Jadi macam mana kita nak take note benda ni? Sama ada you all screenshot. Contoh. Screenshot. Okay, screenshot benda ni. Alright. Ataupun tulislah. Ambil dah ada pen kat atas kan? Tulislah benda-benda macam ni. Okay. Tu contoh. Jadi kalau selain pada ubat gastrik, tiba-tiba kita nak buat ubat buasir. Sorry. Kita nak buat ubat buasir, buatlah ubat buasir. Tapi fokus contoh malam ni adalah ubat gastrik. Jadi saya type ubat gastrik.
Bila kita type penuh, dia keluar auto suggestion yang lain pula. Yang tu kita kena berhati-hati dalam cara pantas kenali permintaan pelanggan. Jadi kita tengok ubat gastrik terbaik di farmasi. Sebab apa? Ada customer kita duk cari ubat gastrik Gaviscon. Itu yang popular brand dia. Jadi ubat gastrik angin, ubat gastrik peas, ubat gastrik traditional, segala maknanya ubat gastrik keluar contoh dekat sini. Nampak tak? Okey, tips. Saya nak bagi tahu tips. Nampak tak dia tulis ubat gastrik Gaviscon, brand Gaviscon yang popular. Salah satu lagi, Omoset ni mungkin brand juga kot. Jadi keyword yang kita ada kat sini, kita ambil dan kita simpan. Bukan tengok saja. Kita ambil dan kita simpan. Itu kena ambil perhatian. Kenapa kena simpan? Akan ada kegunaan bila kita buat dekat live yang kedua nanti, iaitu cara setup Google Ads 101. Cara setup Google Ads hari Rabu malam nanti. Ini salah satu homework. Saya bagi tahu terus lah sebab saya dah terfikir. Ini selepas habis sesi live ni, tuan cik puan akan akan ada homework. Akan ada homework di mana memang akan kena buat, cari paling tidak pun at least 5 saja keyword. 5 saja saya perlukan. 5 saja berdasarkan produk ataupun servis yang Tok Cik Puan duk buat sekarang ni. Okey, kalau tak ada lagi tak apa. Kita cuba, kita try sebab dalam Google Ads ni tak ada salah, tak ada betul. Alright? Ubat gastrik ini contoh. Saya nak tengok contoh lain macam siapa tanya tadi ni nampak tu trending searches John Travolta wife apa semua, meninggal lah apa semua. Okey, sekejap saya nak tengok macam Cik Puan, siapa yang tanya tadi? Cik Puan Syafa Abdullah, contoh jual sofa tuan. Okey, contoh sofa. Cuba kita type sofa. Sofa. Kita baru type perkataan sofa dulu. Jadi sofa bed, sofa IKEA, sofa I-shape, sofa set, sofa murah. Ini antara keywords yang kita boleh screenshot, kita boleh ambil, kita boleh tulis dan kita boleh simpan. Ada petunjuk dia. Jadi macam sofa, let's say lah, sofa Chesterfield. Nampak tak? Let's say lah, ada customer di luar sana yang sedang mencari sofa Chesterfield. Betul lah aku aja ni? Sekejap. Betul lah kot. Chesterfield. Betul lah kan? Jadi tengok. Bila kita set sofa Chesterfield, without tekan enter, jangan tekan enter sebab nak tengok auto suggestion tu, tengok. Ada orang type, contoh Chesterfield murah, sofa Chesterfield SSF, sofa Chesterfield murah Malaysia. Jadi banyak auto suggestion kat sini. Ini baru satu. Kejap. Saya pun tak tadi ingatkan dah sediakan dah pen dan kertas. Tak apalah, saya screenshot je lah. Okay, sebab saya pun nak tunjuk contoh you all juga. Kalau aku buat saja tak simpan contoh pun, rugilah kan. Okay, ini salah satu contoh kalau jual sofa. Okay, kita ambil contoh lain. Siapa boleh bagi contoh? Ini baru Google search je tau. Tapi bukan confirmation. Baru Google search sahaja. Okay, let's say dropship daripada Cik Puan Fitriyah Muhammad Azmi. Dropship juga boleh ke? Awak boleh tak boleh? Boleh. Saya ada cerita saya jadi dropshipper. Okay, hang pasal apa pula? Mungkin talian internet dekat tempat tuan Cik Puan kot. Baru masuk, Alhamdulillah. Kepada yang baru masuk, selamat datang ke Google Ads 101, sesi live pertama kita pada malam ini. Jangan risau kalau tak sempat tengok daripada permulaan. No problem. Habis live ni, rewind balik, tengok daripada awal. Okay. Siapa ni? Kalau tak ada keluar apa-apa tentang produk kita, macam mana tuan? Contoh produk? Habak mai. Tuan Amir Rahim. Sekejap Okey, daripada Tuan Saiful Nizam Yusof. Saya dalam bidang hartanah, saya ada www.hartanahmudah.my. Sesuai ke guna Google Ads, bujuk hartanah dari recruitment new agent? Awak pula tak sesuai, abang dah berkali-kali bukan hartanah servicing tu je, banyak benda, semua benda boleh sesuai menggunakan Google Ads. Cuma sama ada kita je sanggup tak sanggup, rajin tak rajin yang nak buat. Boleh Okey, tuan, macam mana keyword ada demand? Ni yang keluar ni salah satu lah ni. Ni salah satu contoh. Ada lagi. Ini baru contoh pertama. Jangan tinggalkan contoh pertama ni. Kita simpankan clue dia dulu. Homework 5 keyword. Lepas ni. Bukan sekarang, lepas ni. Okay, saya tunjuk contoh dulu. Okay, homework 5 keyword. Penapis air daripada
Cik Puan Ida Gani, okey, daripada ramai juga geng-geng penapi air dalam grup ni. No problem, tak jadi masalah. Kalau kena gayanya, kalau kena cara keyword dia, memang benda tu tak jadi permasalahan. Okey, let's say lah Cik Puan Ida Gani bagi tahu keyword dia penapis air. Kalau kita sebagai pelanggan, apa yang kita fikir? Rumah saya pun tak ada penapis air juga kan. Don't try to promote me. Jangan duk spam kat sini pula. Saya tak boleh tanya soalan pula keluar benda lain. Okay, let lo. Don't try to spam me with the nak jual kowe ke kuku ke apa semua. Jangan spam kat komen kat bawah. Ni sesi perkongsian ilmu. Okay, let's say lah. Aku, ialah rumah saya lah. Aku ni tak ada penapis air. Penapis apa nak air? Jadi, saya terfikir penapis air. Lepas tu saya type lah penapis. Nampak tak? Walaupun saya type penapis sahaja, ni 3 contoh dah saya bagi tadi, gastrik. Lepas tu sofa ni penapis ayam pula. Bila saya type penapis, nampak tak? Auto suggestion yang keluar kat bawah. Penapis air, penapis udara kowe, penapis air kowe, penapis air kuku, segala makna penapis ada kat sini. Ini sebagai satu contoh juga. Jadi, let's say saya jangan assume. Sekali lagi saya beritahu, jangan assume. Type bagi habis. Type bagi habis penapis air. Jadi bila type penapis air, baru dia keluar. Lepas tu tekan space bar. Okay. Ni nampak tak? Ada beza dia. Beza sikit je. Tapi disebabkan beza space bar pun dia ambil kira. Sebab penapis air, penapis air kuku ada, kowe ada, penapis luar rumah. Yang dia tong besar tu kan macam tonggeh tu. Yang kat luar tu. Okay. Penapis Panasonic. Jadi benda-benda keyword macam ni tolong ambil dan simpan. Okay. Tolong ambil dan simpan. Okay. Perasan tak ada satu kat sini? This is the beauty part Google search. Okay, kalau Tuan Cik Puan perasan, mengikut location Tuan Cik Puan berada sekarang lah. Macam saya berada di Sungai Petani Kedah. Live daripada Sungai Petani Kedah. Dalam office kat rumah ni. Okay, nampak tak? Penapis air luar rumah Kedah. Macam mana dia detect? This is a beauty part Google search. Tak kisahlah hang pakai Android ke, tak kisahlah hang pakai Apple iOS ke, dia akan detect you all everywhere that you go, hatta dalam jamban sekalipun. Be careful. Tapi bukan kata nak menakutkan, maksud saya dia boleh tahu mengikut macam penapis air luar rumah Kedah ni, maksudnya ada di sekitar Kedah, dalam negeri Kedah ni ada orang type penapis air luar Kedah. Jadi kepada ejen kuku kowe yang berada di Kedah, ada gunalah keyword ni. Ni contoh. Okey, ni contoh. Nanti saya share lain. Okey. Ni saya nak bagi tahu. Alright, dah 3 contoh dah. Apa lagi? Jap ada pula yang daripada Cik Puan Rohana Abbas, bagian pula dengan lansir. Okey, cuba kita type lansir. Sebab saya tak tahu keyword apa, lansir apa kan. Mungkin kita sebagai usahawan kita ada fikir. Being as a usahawan, jangan main teka tau produk apa kita nak jual. Kita kena letakkan diri kita ada 2 identiti. Sama ada sebagai ada 2 identiti. Satu sebagai usahawan, yang kedua sebagai pelanggan. Bahasa mudah je, don't be shocked sendiri. Jangan aku rasa boleh jual tu, aku nak jual je. Tengok-tengok market tak ada, rugi lah. Jadi kita kena letak 2. Jadi contohlah tadi Cik Puan apa tadi? Alamak. Lansir tadi kan. Okey, lansir. L-A-N-G-S-I-R. Lansir. Nampak tak? Lansir. Banyak-banyak jenis lansir pun ada kat sini. Lansir Kaizon ada, lansir iLED ada, lansir dapur ada, lansir Salindo. You see? That's market kat luar sana. Bukan tak ada. Ni, bila auto suggestion keluar macam ni, ini menunjukkan ada customer duk cari. Cuma tak ada iklannya. Okey, lansir terkini. Let's say lah kita ni jenis nak cerita pasal lansir terkini. Kita ada blog sendiri. Kita nak promote pasal lansir kita. Tengok tu. Lansir terkini. Lansir terkini 2020. Lansir terkini English style. Meaning that, customer duk cari nak rujuk. Nak baca, nak info. Ada 2 jenis keyword. Ada 2 jenis keyword. Di mana keyword yang pertama adalah keyword yang info. Orang nak cari info semata-mata. Tapi, walaupun info semata-mata, at the end, mungkin kalau customer tu dia berminat nak beli, dia akan beli. Yang keyword yang kedua adalah buying keyword. Okey. Tengok. Banyak jenis lansir. Okey. Now, next. Ada juga yang, unik. Daripada Cik Puan Zunaidah Hadi. Jual boxer. Wah, ada juga
Sekejap Okey. Ada kat sini dia siap bagi contoh boxer. Okey, cuba kita type boxer pula. Boxer. You see, boxer pun ada orang cari, alright. Boxer lelaki. Dalam banyak-banyak keyword ni, saya agak tertarik dengan perkataan boxer lelaki. Mungkin ada bakal customer kita di luar sana duk cari. Carilah lelaki. Tengok, ada lagi keyword lain yang keluar. Itu salah satu contoh. Ambil screenshot, ya. Serius, saya harap benda ni malam ni cepat habis, ya. Okey, boxer dog. Boxer dog tu apa benda boxer dog tu? Aku pun tak tahu. Boxer dog Malaysia for sale. I don't know lah. Okey, adalah tu. Tapi tak apa. Boleh check satu-satu. Kalau jenuh saya tunjuk satu-satu nak penuhi semua permintaan. Okey, yang selebihnya Tuan Cik Puan mengikut produk ataupun servis sendiri untuk langkah pertama ni. Alright. Produk makeup. Assalamualaikum, selamat malam Tuan. Hai Cik Puan, Waldah. Salah perkenalan semua. Cuba search virtual run daripada Tuan Ridwan Amit. Okey, kita cuba tengok virtual run. Virtual run. Tuan buat event ke? Tuan Ridwan Amit. Okey, virtual run. Jadi produk apa tu? Jadi saya tak mau tekan enter. Sebab tekan enter tu nanti tu langkah kedua. Okey. Contoh singkat boleh type sendiri, ya. Boleh type sendiri. Okey, lepas ni kita buat training sendiri. Kesian kat orang lain. Okey, kalau type singkat saja pun macam-macam contoh keluar singkat. Alright. Ini link keyword langkah pertama lah. Alright. Jangan suruh semua benda suruh saya buat. Saya tunjuk contoh aja. Saya boleh tunjuk, tapi selebihnya lepas ni hang buat cari 5 jenis keyword. Okay, bila kita dah identify 5 keyword berdasarkan produk atau service kita tu, dekat Google Search ni, simpan 5 keywords tu. Lepas tu check untuk langkah kedua pula. Boleh check langkah kedua pula. Buat homework tau. Ada homework. Saya bagi tahu awal ni. Patutnya saya bagi tahu last sekali. Tapi tak apa. At least you all ada persediaan. Okay, pencuci telinga. Okay, saya tak mau tunjuk contoh dah. Tak mau tunjuk je. Pencuci. Type pencuci saja pun keluar pencuci muka lah, pencuci mulut lah, macam-macam ada. Pencuci telinga. Ada tak? Ada juga. Pencuci telinga kucing pun ada. Archifa pun ada. Okay. Alright. Jadi langkah pertama saya dah tunjuk. Ada yang tanya, mesti guna incognito ke untuk dapat list yang lebih origin? Tak juga. Kalau tak nak guna incognito pun tak apa. Pastikan clear dululah cache tu, and then kita start refresh. Okay. Rempah nasi Arab, tak apa. Yang kalau saya tak sempat, minta maaf. Cuba cari sendiri. Jenuh saya nak buat satu-satu ni, tak habis ni. Kalau buat dekat bengkel ni, kalau dekat bengkel Google Ads, sorang-sorang kena buat sendiri. Jangan pula semua suruh aku buat, penat lah aku nak buat malam ni, tak habis. Alright. Okay, Cik Puan Zunidah Heidi kata yang macam boxer tadi tu kan. Ya, terima kasih, meletup. Bunyi macam meletup. Ingat pesanan saya, jangan ada penyakit SS. Saya tak kata Cik Puan, tapi siapa-siapalah, even saya sendiri sekalipun, bila kita rasa, wah banyaknya keyword, itu baru 10. Contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Yang dekat trending search ni, auto suggestion ni, maksimum dia tunjuk 10 je tau. Maksimum dia tunjuk 10. Nak tahu lebih lanjut, banyak lagi. Nanti saya tunjuk lagi. Rasanya tak habis kot. Okay. Minyak wangi inspirasi, wangi antarabangsa panjangnya Tuan Cik keyword. Oi, Tuan Amirul Ashraf. Cuba type minyak wangi je, senang. Okay, kita nak tengok. Alright. 5 jenis keyword berdasarkan bisnes kita sendiri kan Tuan? Ya, betul. Tuan Muhammad Nizam Ahmad Faisal. 5 homework. Lepas ni buat berdasarkan cara pertama ni 5 jenis keyword berdasarkan produk ataupun servis kita. Okay. Alright. Slimming produk. Okay. Itu adalah langkah pertama. Okay. Itu adalah langkah pertama macam mana kita nak cari produk ataupun servis yang pelanggan kita duk cari kita tapi mereka tak jumpa. Kesian mereka tahu. Mereka tunggu hampa semua.
buatlah landing page ataupun website cepat-cepat. Mudah nak buat kerja nanti lepas ni kan. Okey, itu yang pertama. Langkah yang kedua, ingatlah, segala keyword yang dapat tadi, tolong simpan elok-elok. Saya nak you all buat 5 sahaja keyword berdasarkan produk ataupun servis. Langkah pertama dah settle. Langkah kedua adalah kita type ubat gastrik. Saya ulang pula, ubat gastrik. Okey. Okey, ni langkah kedua. Langkah pertama dah settle. Langkah kedua, lepas je kita type auto suggestion ni penuh, pastikan type penuh, kita tekan enter. Itu adalah langkah kedua. Okey. Kenapa saya suruh tekan enter? Alright. Kita nak tengok ada ads tak dekat Google search produk ataupun servis kita tu. Ada kompetitor lain tak ada di luar sana. Macam saya tengok kat sini, saya tunjuk contoh. Satu contoh. Lepas ni Tok Cik Puan cari sendiri tau. Cari sendiri, jangan harap saya pula. Okey, live kita dah masuk 1 jam 1 minit. Okey. Nampak tak? Tak ada iklan. Okey, dekat atas tak ada tau. Dekat atas tak ada untuk perkataan ubat gastrik, tapi bila kat bawah, bila keluar macam ni. Ni AD ni. AD ni adalah advertisement ya. AD ini adalah advertisement. Advertisement ini yang dikatakan ads tu, iklan tu. Maksudnya setakat dekat Incognito saya ni, mungkin dekat Tok Cik Puan ada nampak 3-4 iklan. Dekat saya ni ada 2 sahaja. Okey, ada 2 sahaja kompetitor yang beriklan di Google Search. Ingat, dekat Google Search ni tempat customer mencari tau. Customer mencari. Bila dia mencari, dia dah ready nak bayar. Bila mereka dah ready nak bayar, offer je lah produk kat mereka melalui landing page kita, melalui iklan kita. Okey. Sebelum tu saya nak tengok komen. Okey, Tuan Junedi Kamari, maaf tuan, langkah 1 tu apa ya? Saya tak boleh ulang balik. Ini bukannya ini bukannya sesi rakaman, ini live tau. Ini live. Jadi kalau tuan ataupun siapa-siapa yang baru masuk ni, selamat datang. Kalau tak sempat tengok pada awal, tolong habis live ni nanti tengok balik di belakang. Okey, tengok balik lepas ni. Okey, jangan risau. Live dalam ni takkan dipadamkan. Ingat tu. Okey, tengok kat sini untuk ubat gastrik ada 2 sahaja iklan setakat yang saya nampak. Satu clue lagi. Rahsia saya nak bagi tahu. Di mana kalau ditengok dekat sini, nampak tak? Kedua-dua ni bukannya guna landing page berbayar pun. Bukannya guna landing page yang www.ubatgastrik.com. Itu baru beli domain. Belum lagi buat landing page. Ini dia guna benda yang free. Cuba tengok tu. sites.google.com, penawar gastrik. Dia guna Google site je. Abang-abang, akak-akak, adik-adik sayang oi. Nampak? Dia guna Google site je. Lepas tu yang kedua, advertisement ni, sembuhgastrik.webly.com. You see? Guna Webly. Saya bagi tahu dah dalam sesi live bonus saya hari tu. Apa alasan kita kalau tak gunakan Google Ads? Kalau tak perlu tunggu nak beli website ataupun landing page. Nak suruh orang buat sendiri dulu. Contoh macam ni. Saya minta maaf lah pengiklan yang sembuhgastrik.webly.com. Let's say lah kita semua nak jual produk gastrik ni. Let's say lah kita nak jual produk gastrik ni. Okay. Alright. Tips lagi, saya bagi tahu. Tips lagi. Sorry, saya tekan klik sebab bila tekan klik dia pun kena bayar. Tapi saya nak tunjuk contoh. For the sake of tunjuk contoh. Tengok tu, dia guna sembuh gastrik. Pakai Webly. Just simple je. Tak payahlah nak cantik-cantik apa semua. Okay. Nampak tak? Contoh. Swiss gel. Free-free je promote kat korang. Untunglah agent dia. Okay. Benda boleh tengok tu. Simple je kan? Tak ada besar, tak ada kecil apa semua. Straight terus